Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim. Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ishtara rajulun min rajulin aqaran lahu, فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. فقال الذي شرى الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكم إليه ألكما ولد؟ فقال أحدهما لي غلام، وقال الآخر لي جارية. قال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا، أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, telah berlaku satu masa dulu, satu orang laki-laki beli tanah daripada satu orang laki-laki lain. Nabi SAW cerita satu kisah yang berlaku satu masa dulu. Nabi kata satu orang sudah beli tanah satu orang yang lain. فَوَجَدَ الرَّجُلَ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةٌ فِيهَا ذَهَبٌ. Kawan yang beli tanah ni, bila dia beli tanah tu, dia balik dan dia usahakan tanah itu. Sewaktu dia mengusahakan tanah itu, dia jumpa ada satu bekas. Jarrah ni maksud bekas. Macam satu jam. Yang di dalam jam itu ada mah. فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. Punya betul-betulnya kawan yang beli tanah ni,
Dia beli tanah kawan tu, tiba-tiba dia jumpa satu bekas dalam tanah tu, dalam bekas tu ada emas. Dia ambil bekas yang penuh emas ni, dia pergi bagi balik dekat tuan tanah tu. Agak-agak kalau lah ada kan macam ni. Dia ambil bekas tu, dalam bekas tu penuh emas, dia ambil, dia pergi cari balik tuan tanah asal ni. Dia kata, aku beli tanah hang. Dalam tanah hang aku jumpa ni, dia kata bekas yang dalam bekas ni penuh dengan emas. Aku tidak beli emas ni, aku beli tanah. Ambil balik emas hang. Faqala allazi ishtara al-ard. Kawan yang jual tanah ni pula kata, innama bi'tukal arda wa ma fiha. Kawan jual ni pula kata, aku jual tanah, maknanya apa ada dalam tanah tu jadi hak hang punya. Dua-dua betul. Dua-dua sekaki 12 inci. Tak lebih, tak kurang. Dia ni kata, aku jual tanah dekat hang, apa yang ada dalam tanah tu jadi hak hang. Dia ni kata, dah, aku beli tanah. Aku jumpa satu jam penuh dengan emas. Ini bukan hak aku. Hak aku tanah. Hak ni hak hang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatahakama ila rajul. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, akhirnya dua-dua mereka kata, tak sudah macam ni. Hang pun tak mau mai ni, aku pun tak mau mai ni. Jom kita pergi cari satu orang, suruh dia jadi hakim. Dia putuskan mai ni siapa punya. Faqala allazi tahakama ilaihi. Bila pergi jumpa hakim ni pula, hakim ni tanya, alakuma walad. Dia tanya kepada dua-dua orang ni, kawan jual tanah dengan kawan yang beli tanah jumpa emas dalam tanah ni. Hakim tanya kepada dua-dua ni, ni hampa dua-dua ekor ni ada anak tak? Hakim tanya. Faqala ahaduhuma li ghulam. Hak seorang kata, saya ada anak jantan seorang. Wa qala al-akhar li jariyah. Hak seorang lagi pula kata, saya ada anak perempuan seorang. Qala, maka kata hakim itu, ankihul ghulam al-jariyah. Hakim tu kata, lah ni macam ni, anak jantan hang bagi menikah dengan anak perempuan ni. Cerdik dah hakim ni? Cerdik cara betul. Kalau hak hakim tu dilantik daripada kalangan hak duk adalah. Kata hakim itu, wa anfiqu ala anfusikum minhu. Dia kata, bagi anak jantan hang menikah dengan anak perempuan dia ni. Mai haduk jadi riuh rendah tadi ni, buat belanja daripada. Wa tasaddaqa. Kalau ada lebih juga lagi, pergi bagi sedekah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masya Allah, hadis ni nak cerita dekat kita, Nabi SAW habaq bahawa satu masa dulu ada orang macam ni. Ada orang yang jujur, sama ada dia penjual, dia jujur, sama ada dia pembeli, dia jujur, sama ada dia hakim yang dipilih untuk menghakimkan apa-apa masalah, juga jujur. Kita tengok hadis yang kedua. Hadis ni berlaku pada zaman selepas wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Hisham bin Urwah an Abi anna Arwa bint Uwais idda'at ala Sa'id bin Zaid annahu akhadha shay'an min ardiha فخاصمته إلى مروان بن الحكم فقال سعيد أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم
Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man akhadha shibran min al-ardi zulma tuwiqahu ila sab'i aradin. Faqala lahu Marwan la as'aluka bayyinatan ba'da hadha. Faqala Allahumma in kanat kadhibah fa'ammi basaraha waqtulha fi ardiha. Qala fama matat hatta dhahaba basaruha thumma baina hiya tamshi fi ardiha idh waqa'at fi hufrah famatat, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Hisham bin Urwah, daripada bapa dia. Kata dia ada satu perempuan, nama dia Arwa binti Uwais. Perempuan ni, yang nama Arwa binti Uwais ini, dia sudah tuduh satu sahabat Nabi yang bernama Sa'id bin Zaid. Perempuan ni yang bernama Arwa ni, dia sudah tuduh satu sahabat Nabi yang bernama Sa'id bin Zaid. Dia kata Sa'id bin Zaid sudah ambil tanah dia. Ini berlaku selepas wafat Nabi, pada zaman sahabat-sahabat Nabi masih hidup. Dan yang kena tuduhnya Sa'id bin Zaid ini bukan sebarang orang. Sa'id bin Zaid ini adik ipar kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dan dia salah seorang daripada 10 orang sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan cuba tengok zaman sahabat Nabi. Nabi sudah wafat, tapi yang hidup ni sahabat-sahabat Nabi duk ada ramai lagi. Damai dah perangai macam ni. Tambahlah kita 1400 tahun dah Nabi wafat. Kejadian yang hadis ni nak sebut ialah pada zaman Nabi sudah wafat, tetapi sahabat Nabi duk ada ramai lagi. Satu perempuan pula lagi, nama dia Arwa binti Uwais. Dia sudah tuduh satu sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi SAW yang bernama Sa'id bin Zaid. Dia tuduh kata Sa'id bin Zaid sudah ambil tanah dia. Tuan-tuan, besar tak besar tuan-tuan tuduhan ini? Besar. Kalau orang tuduh kita ambil duit dia RM1 pun sudah jadi kes besar. Ini tuduh ambil tanah dia. Fakhasamathu ila Marwan bin Al-Hakam. Perempuan ni beraninya dia menuduh satu sahabat Nabi yang Nabi kata sahabat ini jamin syurga. Dia tuduh kawan ni, dia berani bawa kes ni sampai ke depan khalifah pada zaman itu. Siapa dia khalifah zaman tu? Marwan bin Al-Hakam. Dia ni khalifah kerajaan apa tuan-tuan? Kerajaan Bani Umayyah. Khalifah yang ke-4. Kan selepas wafat Nabi, naik Sayyidina Abu Bakar, naik Sayyidina Umar, naik Sayyidina Osman, naik Sayyidina Ali. Lepas itu naik kerajaan Bani Umayyah. Kerajaan Bani Umayyah mula dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia memerintah lama. Muawiyah bin Abi Sufyan memerintah 19 tahun. 19 tahun. Lepas itu ganti anak dia yang cukup kontroversi, iaitu Yazid bin Muawiyah. Memerintah setahun dia. Yazid memerintah 4 tahun. Lepas Yazid naik pula Muawiyah balik. Muawiyah bin Yazid. Orang Arab dia suka lagu tu. Dia bin pak dia. Saya lagi bin balik kepada Tok Wan, dia duduk pusing lagu tu. Muawiyah bin Abi Sufyan, khalifah pertama Bani Umayyah. Lepas tu naik anak dia Yazid bin Muawiyah. Lepas tu naik cucu dia Muawiyah bin Yazid. Lepas tu naik dia ni. Hak kita duk baca hadis ni, Marwan bin Al-Hakam. Dia khalifah yang keempat kerajaan Bani Umayyah. Dia pun memerintah setahun dia. Lepas tu naik anak dia siapa nama? Abdul Malik bin Marwan. Zaman kita dulu mengaji sejarah Islam daripada Form 1 sampai Form 5. Kita faham sejarah Islam ni.
Naik form 6 pula, ambil lower 6, upper 6, ambil pula paper sejarah Islam, kita lagi faham. Anak-anak kita lah mengaji sejarah, kita tahu apa pun. Mengaji apa betul? Kita dah mengaji, kita nampak. Kita nampak ni cerita daripada Nabi, zaman Nabi, mai zaman Khulafa Ar-Rashidin, dia mai zaman Bani Umayyah, dia mai zaman Bani Abbasiyah. Kita nampak tu step tu duk pi, dan kita tahu cerita lebih kurang. Udahlah kita tanya, dia kata tak mengaji, dia kata. Dia kata tak mengaji, dia kata. Tak mana tak kena, tak tahu. Kita mengaji agama dulu, kalau orang tanya kita pasal haji, kita boleh cerita pada awal. Rukun haji apa dia, wajib haji apa dia, dan kita boleh cerita flow ibadat haji tu. Kita mengaji dulu. Kita boleh cerita flow tu. Nak ambil SPM ni, kita kena nampak flow perjalanan ibadat haji tu. Dia mula daripada Padang Arafah, dia mai ke Muzdalifah, dia mai ke Mina, dia hampir selesai apa kerja yang dia patut buat di Mina, dia balik ke Mekah buat tawaf ifadah, buat tawaf rukun. Kita nampak flow tu. Sebahagian daripada budak-budak hari ni suruh dia cerita tentang ibadat haji, dia kata tak mengaji. Senang aja jawab tak mengaji. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So balik kepada isi hadis ni, satu perempuan yang bernama Arwa binti Uwais sudah tuduh satu sahabat Nabi yang bernama Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini salah seorang daripada sahabat yang Nabi masa hidup, Nabi sebut dia ni garanti syurga. Tiba-tiba perempuan ni yang bernama Arwa ni sudah tuduh Sa'id bin Zaid ambil tanah dia. Dia pergi mengadu kes ni kepada khalifah. Khalifah masa tu ialah Marwan bin Al-Hakam. Bila khalifah panggil dia, khalifah kenal dia. Marwan bin Al-Hakam kenal Sa'id bin Zaid ini. Ini sahabat Nabi, bahkan ini salah seorang sahabat yang ketika Nabi SAW ada di atas bukit yang ada Gua Hira ini. Ketika itu bukit tu bergerak, Nabi hinjak dengan kaki dia. Kemudian Nabi kata dekat bukit tu, diam engkau wahai bukit. Kerana yang ada di atas engkau ini ialah, Nabi sebut satu-satu nama dia. Di antara yang disebut oleh Nabi, yang Nabi kata ini semua ahli syurga, ialah Sa'id bin Zaid. Mereka duduk hidup lagi, mereka tak mati lagi. Mereka sudah dapat endorsement, sudah dapat pengesahan daripada Nabi SAW bahawa mereka syurga. Tiba-tiba mai perempuan ni, dia pergi tuduh hamba Allah ni curi tanah dia. Dia pergi mengadu dekat khalifah. Khalifah panggil Sa'id bin Zaid ni. Bila khalifah tanya Sa'id ni, dia kata, Sa'id, kamu menghadapi satu pertuduhan. Dia ni Arwa binti Uwais. Dia menuduh kamu telah mengambil tanah dia. Sa'id bila dengar tuduhan itu, terkejut dia. Kata Sa'id bin Zaid, dia kata, ana kuntu akhuzu min ardiha syai'a. Sa'id kata depan khalifah, dia kata, aku ambil tanah dia. Ba'da alladhi sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan aku sendiri, telinga aku sendiri pernah dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kes buat zalim tanah ni. Dia kata dekat khalifah, dia tuduh aku ambil tanah dia. Gamak ke aku nak ambil tanah dia? Sedangkan telinga aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi amaran kepada orang yang nak ambil tanah orang dengan cara tak betul. Qala, khalifah bila dengar macam tu, seram dia. Seram dia pasal dia tahu dia ni siapa. Sebab dia tahu yang kata Sa'id bin Zaid ini Nabi sebut ahli syurga. Tapi sebab dia khalifah, apabila ada report, dia kena buka siasatan. Bila ditampilkan di depan dia, tiba-tiba tertuduh satu orang manusia yang baik akhlak,
yang dipuji oleh Nabi SAW, pergi kata lagu tu di depan khalifah yang menjadi hakim ni. Dia kata, aku ambil tanah dia ni, sedangkan aku pernah dengar Nabi SAW bagi amaran kepada orang yang ambil tanah orang dengan cara yang tak betul. Aku gamak akan nak ambil tanah orang, sedangkan aku duk ingat lagi amaran Nabi SAW. Kata khalifah, wa ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khalifah kata Sa'id, apa yang dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut? Qala, kata Sa'id bin Zaid, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man akhadha shibran min al-ardi zulma. Telinga aku dengar Nabi kata, siapa yang ada ambil tanah orang lain dengan cara yang zalim dan tidak betul, tuwiqahu ila sab'i aradhi, di hari akhirat esok dia akan dihimpit oleh 7 lapis bumi. Telinga aku dengar Nabi kata, siapa yang secara salah, secara zalim pergi ambil tanah yang bukan hak dia, dia pergi jadikan hak dia dengan cara yang tak betul, di hari akhirat esok Allah akan perintahkan 7 lapis bumi himpit dia di dalam kubur. Faqala lahu Marwan, la as'aluka bayyinatan ba'da hadha. Khalifah dengar itu hadis Nabi yang Sa'id bin Zaid duk ingat dan hafal ni. Khalifah terus kata dekat dia, la as'aluka bayyinatan ba'da hadha. Aku tak akan tanya apa pun dah bukti daripada hang selepas ni. Makna kata aku percaya hang, kes close. Kes ni tutup. Pasal aku kenal hang, tapi oleh kerana ada report, aku kena panggil hang untuk dibicarakan. Tapi lah hang mai depan aku, hampir jawab macam ni, no further question. Ada macam lawyer nampak? No further question. Dia kata tidak ada soalan lain lagi, aku tidak akan minta bukti apa pun dah lagi selepas daripada ni. Faqala, kata Sa'id bin Zaid yang tertuduh secara zalim ini, dia kata, Allahumma in kanat kadhibah fa'ammi basaraha. Depan orang yang tuduh dia dan di depan hakim yang merupakan khalifah pada masa itu, dia terus angkat tangan baca doa. Kata Sa'id bin Zaid di dalam doa dia, Allahumma in kanat kadhibah, ya Allah, ya Tuhanku, kalau perempuan ini yang bernama Arwa binti Uwais ini menipu di dalam dakwaan dia, kalau dia fitnah aku, dia sengaja nak mengaibkan aku, nak menzalimi aku, fa'ami basaraha, butakan mata dia. Ya Allah, kalau sekiranya dia bohong dalam tuduhan ini, aku minta padamu satu, butakan mata dia. Waqtulha fi ardiha, dan aku minta kepadamu ya Allah, biar dia mati di atas bumi yang dia fitnah aku ni. Dia fitnah aku, kata ambil tanah dia, minta kepadamu ya Allah, biar dia mati di atas tanah itu. Qala fama matat hatta dhahaba basaruha. Kata rawi hadis ini, tidak mati Arwa binti Uwais ini sehinggalah mata dia jadi buta dulu. Buta mata, duk elok-elok mata buta. Summa baina hiya tamshi fi ardiha idh waqa'at fi hufrah. Kemudian dalam keadaan mata buta, dia duk berjalan-berjalan di atas tanah yang dipertikaikan tadi. Perluih jatuh satu lubang. Famatat, dan dia mati di dalam lubang di atas tanah yang dia tuduh tadi. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu hadis kedua, menceritakan zaman selepas Nabi wafat. Sudah mai dah. Cerita-cerita yang berunsur fitnah dan sebagainya sudah mai. Hadis yang ketiga,
cerita tentang zaman kita lah ni. Sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'ah hatta taqtatila fi'atani 'azimatani yakunu bainahuma maqtalatun 'azimah da'watuma wahidah وحتى يبعث الدجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله وحتى يفيض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل. Ila akhir hadis. Hadis ni panjang. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata la taqumu as-sa'ah hatta taqtatila fi'atani 'azimatani. Nabi kata tidak akan jadi kiamat sehinggalah dua kelompok Islam yang besar berperang dan berbunuh-bunuh. Selepas Nabi wafat, zaman sahabat dah ada lagi. Kalau berlaku pertikaian pun antara kecil-kecil. Antara Arwah binti Uwais dengan Sa'id bin Zaid. Antara kecil-kecil. Nabi kata akhir zaman tidak akan jadi kiamat sehinggalah akan berlaku perang besar di antara dua kelompok Islam yang besar. Jadi lagi tuan-tuan lah ni, Allahu Akbar. Sama-sama negara Islam. Bukan lagi bergaduh, berperang, berbunuh-bunuh. Lebih takut lagi Nabi kata apa? Da'watuhuma wahidah. Dua-dua pihak yang berbalah, yang membawa kepada bergaduh, yang membawa kepada berperang, yang membawa kepada berbunuh-bunuhan, yang membawa kepada tumpah darah ini, dua-dua pihak ini mengajak kepada yang satu. Dua-dua klaim kata Islam. Dua-dua klaim kata dia betul. A kata dia betul, B kata dia betul. A kata dia betul, B salah, B kata B betul, A salah. A kata dia nak ajak orang ini kepada Allah, kepada Islam yang akhirnya nak masuk syurga. B pun kata dia nak ajak orang kepada Allah, kepada Islam dan nak masuk syurga. Yang akhirnya antara A dengan B, di antara Islam A dengan Islam B bergaduh, berperang, bertumpah darah. Tuan baru ni satu Chancellor Jerman. Jerman dipanggil Chancellor. Chancellor ni apa tuan? Presiden lah. Chancellor Jerman hari ini perempuan. Untuk pertama kalinya Jerman memiliki seorang Chancellor, seorang Presiden perempuan. Dia ni pun sebelum ni bukan orang koman-koman. Perempuan ni. Dia saintis. Research scientist. Dia seorang saintis yang sentiasa buat penyelidikan. Yang cukup intelektual. Dan dia menjadi Chancellor Jerman sudah masuk 3 penggal. 3 penggal. Dan Jerman steady di bawah pemerintahan dia. Nama dia Angela Merkel. Nama perempuan ni. Saya tuan-tuan balik, saya lagi lah janganlah ni. Lah kan boleh lah komputer duduk dalam poket. Balik saya lagi sebelum tidur saja buka tengok. Angela Merkel ni yang kata Jerman punya Chancellor. Dia kata baru ni. Dia kata orang India,
orang Cina, kalau dilihat kepada population, kepada mereka ni, jumlah mereka dalam dunia ni lebih kurang 2,500 juta. 2,500 juta ni berapa? 2.5 bilion. Bukan 2.6, 2.5 bilion. Mereka ni tak boleh tunggu. Kan? Dia kata orang Cina dengan orang India ni duk ada banyak tu punya ramai. Kata Angela ni. Dia kata, dan daripada kajian dia kata, mereka ni ada Tuhan seramai 150 Tuhan. Mereka ni ada Tuhan cukup banyak. Dia kata 150 Tuhan mereka sembah ni. Tapi dia kata, mereka boleh hidup aman. Mereka tak perang sama-sama mereka. Ni, Chancellor Jerman ni. Dia fikir macam tu. Ini dua kelompok manusia yang ramai ada dalam dunia ni, China dengan India ni. Everywhere dalam dunia ni mereka ada. Tuhan ni punya ramai, tak tahu nak abang. Angela kata ada 150 Tuhan yang berbeza. Tapi dia kata tak ada pula mereka berbunuh-bunuh sama-sama mereka. Tapi dia kata heran, dia kata dengan Islam ni. Yang tak syok dengar. Angela kata heran dengan Islam ni. Mereka ni ada satu ya Tuhan. Mereka ada satu ya kitab suci, Al-Quran. Mereka akhir zaman ni ada satu je Nabi yang mereka ikut, Nabi Muhammad. Tapi pasal apa mereka ni berbunuh sama-sama mereka sampai seluruh jalan raya di negeri mereka disimbah darah saudara seagama. Dan lebih menggerunkan, kata Angela ni, lebih menggerunkan, nak bunuh sebut Allahu Akbar, yang kena bunuh sebut Allahu Akbar. Dia kata. Saya bila baca quotation ini, saya seram sejuk. Islam tidak salah dalam hal ini. Siapa yang salah, tuan-tuan? Orang Islam bersalah. Orang Islam kena jawab depan Allah esok ni. Pasal apa orang Islam yang Tuhan dia Allah, yang kitab suci dia Al-Quran, yang kiblat dia Kaabah yang ada hari ini, Baitullah, Masjidil Haram itu kiblat dia, yang Nabi Muhammad itu Nabi dia. Pasal apa umat Islam yang menerima semua ni sahabat satu, Allah satu, Quran satu, Nabi Muhammad satu, semua sahabat satu. Pasal apa orang Islam hari ini berpilih untuk bergaduh, untuk berperang sampai berbunuh-bunuh sama-sama sendiri? Pasal apa? Kita terus tengok isu ni di peringkat dunia. Kita kecilkan skop kita ni. Kita tengok depan mata kita. Pasal apa kita nak bergaduh? Quran kita satu. Nabi kita satu. Semua satu. Kita duk baca Quran tu lah. Kita duk baca hadis Nabi tu lah. Tapi pasal apa nak bergaduh? Jawab dia depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu orang bukan Islam yang intelektual, yang memerintah negeri hebat seperti Jerman boleh fikir benda ni. Pasal apa orang Islam tak fikir benda ni? Pasal apa kita hari ni bila nampak macam nak bergaduh, pasal apa kita tak simpang daripada jadi bergaduh? Pasal apa kita hari ni ego? Pasal apa kita hari ni sombong? Kita duk lawan cakap jauh-jauh. Pasal apa kita tak boleh ambil satu appointment, pergi duduk semeja, pergi sembang elok-elok dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita kata benda ni senang cakap, susah nak buat. Pasal apa susah? Pasal ego, pasal sombong yang ada di dalam hati kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW kata tidak akan jadi kiamat sehingga jadi benda ni. Sehingga kan kata Nabi, timbullah dajjalun, kazzabun, qaribun min salasin. Nabi kata sementara nak mai kiamat ni ada lebih kurang 30. Nabi kata
yang Nabi sebut sebagai Dajjal dan penipu, yang klaim, yang mendakwa diri, kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Semua duk klaim kata dia menjadi utusan Allah. Oh, sampai hari ini tuan-tuan, bukan mengaku jadi Nabi lagi dah, mengaku jadi Tuhan pula dah. Tuhan pin apa? Tuhan dia mengaku. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Nabi kata kiamat tidak akan jadi wa hatta yuqbadal ilm, sehinggalah Allah cabut ilmu daripada dada manusia. Allah cabut. Ilmu ada. Satu ilmu ada, 10 ilmu tak ada. Kita tak akan lengkap diri kita kalau kita alim Quran saja. Kita tidak akan lengkap diri kita kalau kita alim hadis saja. Kita tidak akan lengkap diri kita kalau kita alim fiqh saja. Tidak akan lengkap diri kita kalau kita alim dalam tasawuf saja. Tidak akan lengkap diri kita kalau kita alim dalam ilmu tauhid saja. Kita kena ada semua benda ni baru kita lengkap. Dan kemuncak kepada semua ilmu ni ialah akhlak. Kalau hang jadi orang yang alim Quran, alim hadis, alim fiqh, alim dalam ilmu tafsir, alim dalam tauhid, alim dalam tasawuf, tetapi akhlak tidak ada, hang tidak ada ilmu. Dengan ilmu-ilmu hadu ada ni, kita piduk buka kancing baju, piduk dabik dada, piduk tunjuk kita paling berilmu dan sebagainya. Maknanya kita tidak ada akhlak. Orang yang tidak ada akhlak, orang yang tidak ada ilmu. Nabi kata menjelang akhir zaman Allah cabut benda ni. Wataksurat al-zalazil. Gempa bumi jadi sana sini. Gempa. Wa yataqarrab az-zaman. Masa ni dia spin, dia pusing cukup laju. Ni Rabiul apa dah ni? Rabiul. Tengok. Tu buat ilmu tak ada dah. Kalau tanya ni bulan apa? Bulan Mac. Semua jawab laju Abang ni Rabiul apa? Bagi dah keluar separuh dah tu. Rabiul apa? Kalau tak sebut Rabiul lah, bulan Islam, bulan apa? Dia pun Sya'ban tu Sebut dah Rabiul, tapi Rabiul ada dua. Rabiul awal dengan Rabiul akhir. Nak sebut tak orang ni dah. La Rabiul apa? Mulut nampak ada kumit-kumit. Tapi suara tak terbit. Pasal takut zina kalau terbit. La Rabiul awal. Rabiul awal 21. Rabiul awal. Tuan-tuan, berapa bulan ni lagi? Ramadan mai pula dah. Masa laju tak laju? Laju. Dia spin cukup laju. Jumaat. Jumaat. Dia duduk pusing laju. Tapi jam, 24 jam juga sehari. Tapi dia punya laju tu. Kita bangkit pagi, rasa macam tak tahuan apa kita buat hari ni. Malam, maghrib lah. Tentu duduk sembahyang maghrib. Habis sembahyang maghrib tu. Dekat pukul 9 dah. Kita tak baca lagi. Tu yang nak abang kata masa laju tu. Habis 9 dah. 8.50 dah. Mukadimah tak habis lagi. Ni bila nak baca kitab ni? Bukan salah saya. Salah masa ni laju. Nabi SAW bagi tahu benda tu jadi. Nabi kata wa tazharal fitan. Fitnah ni Allah yang mengetahui. Punya banyak fitnah ni. Satu orang bapa terfitnah dengan anak dia. Satu orang suami terfitnah dengan isteri dia. Satu orang isteri terfitnah dengan suami dia. Satu orang anak terfitnah dengan ibu bapa dia. Satu orang jiran terfitnah dengan jiran dia. Jiran sabut dengan doa dah masalah yang doa dah hari ini. Nabi SAW kata wa tazhar al-fitan wa yakthur al-haraj wa huwa al-qatl. Nabi kata dan semakin banyaklah al-haraj. Dalam hadis lain sahabat tanya apa dia al-haraj itu? Nabi kata al-qatl, bunuh membunuh, semakin menjadi-jadi. 2 hari lepas masuk buletin utama TV3. Polis tuan-tuan, polis pakai uniform, full uniform polis. Pergi tegur satu orang bawa kereta, lepas tu dia pergi parking mengganggu lalu lintas.
Tak pasal-pasal. Jam kerana dia suka-suka bila tak kereta dia mengganggu jalan. Polis full uniform, pergi tegur dia. Dia perkenuri polis tu. Keluar dalam TV 2 malam lepas, berdokumen muka. Polis uniform, full uniform. Dia banyak. Fitnah akhir zaman. Manusia mabuk darah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Ambil yang tibar apa yang Nabi SAW beritahu. Pengajaran dia, satu, kita sudah ada di fasa akhir zaman. Satu. Saya sebut tadi, zaman Nabi, Nabi buat contoh, kih tanah tadi ni. Jangan lupa lagi, muka di bawah takbir ni. Kih tanah, jual tanah, kawan nak beli tanah, pergi jumpa emas, nak bagi kau ni tak mau, dia ni pun tak mau terima. Itu satu zaman manusia hati cukup cantik. Nabi wafat, yang tinggal sahabat-sahabat Nabi, jadi apa? Satu perempuan sudah tuduh sahabat Nabi yang ahli syurga, yang jamin syurga ni sebagai perampas tanah dia. Nabi sudah wafat, tapi sahabat doa ada lagi. Dah jadilah. 1400 tahun menjelang kiamat ni, lagi huru-hara punya doa dia. Pengajaran yang pertama, kita dah ada di fasa akhir dalam zaman ini. Kepada yang belum betul-betul beriman, berimanlah. Pada yang belum betul-betul meyakini Islam, Quran, hadis, berimanlah. Kepada yang masih belum cukup beramal soleh, beramallah. Banyakkanlah salat, banyakkanlah puasa sunat, banyakkanlah bersedekah. Buatlah benda yang baik-baik, tinggallah benda-benda yang tidak elok. Yang kedua, wahai orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah, marilah kita jadi bersaudara. Jangan bergaduh. Marilah kita jadi bersaudara. Elakkan bermusuh-musuh. Yang ketiga, insaflah diri sebelum terlewat. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 12. Bahrul Mazi jilid 12. Muka surat 189. Muka surat 189, bab ma jaa fil luqmah tasqut. Itu bab yang datang pada menyatakan suap makanan yang gugur dari tangan. Tajuk malam ni nak cerita kita bila makan, kadang-kadang adalah makanan yang jatuh ke atas lantai. Kalau makan di meja, duk makan di meja, kadang-kadang ada sebiji dua nasi jatuh atas meja. Kalau makan atas lantai, duk suap makan, kadang-kadang ada 1-2 biji nasi jatuh atas lantai. Itu tajuk dia. Ketahuilah saudaraku, selalu orang yang makan itu akan gugur suap yang dimakannya itu dari tangan. Syekh Idris Al-Marbawi, dia kata apa? Benda ni normal. Benda ni biasa. Orang makan, duk bertabung ni biasa. Maka apabila jatuh daripada tangan kamu, janganlah kamu tinggalkan makanan itu. Tuan-tuan tengok nada Islam yang ajak macam mana. Lembut aja dia abang kat kita. Macam satu bapa ajak anak. Abang, dia kata makan jangan bagi bertabung. Abang, hak bertabung tu kutip. Islam dia main kat kita macam tu. Fitrah Islam ini dia main, dia pujuk kita. Dia bukan jerkah kita. Dia bukan marah kita. Islam tak main kriau kat kita. Islam dia main, dia habang kat kita elok-elok. Kalau kita makan, kalau ada yang jatuh bertabung, kutip. Dia kata, jangan ditinggalkan makanan itu. Bahkan ambil dia, kutip akan dia. Bersihkan makanan itu daripada kotor-kotor yang dapat dibersihkan. Kemudian makan akan dia apabila sudah dibersihkan. Makan buah betik.
berdebuk jatuh. Angkat tengok ada habuk. Pergi basuh habuk tu, makan buah betik tu. Islam ajak lagu tu. Islam tak ajak kita jatuh sikit, tendang dengan kaki. Tuan-tuan, sedang tak sedang anak-anak kita, cucu-cucu kita hari ni ada macam tu. Dia tak tahu nak syukur rezeki Allah bagi kat dia. Dia tak tahu syukur. Demikianlah suruh syarak dengan dalil hadis yang dikeluarkan daripada Abu Isa At-Tirmizi. Kata hadis dia, an Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalas. Diriwayatkan dari satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia apabila makan apa-apa makanan, menjilat Nabi akan jarinya yang 3 puntung itu. Ini Nabi. Dia makan apa pun, lepas makan dia la'iqa asabi'. Dia jilat jari-jari dia. Itu Nabi SAW. Kerana adat orang-orang zaman Nabi SAW makan roti yang ada lauk yang jadi pencicah roti itu. Zaman Nabi, dia makan ni kurma, makan benda kering. Habis-habis sangat pun roti cicah benda kuah sikit. Jadi Nabi SAW dan sahabat-sahabat zaman Nabi, dia pakai 3 jari aja. Apa dia? Ibu jari, jari telunjuk dengan jari hantu. 3 jari aja. Kita ngandal jangan apa hari ni buah 3 lambat habis ya. Kan? Jadi dia cerita ni Nabi, zaman Nabi makan macam tu. Kita hari ni kuah banjir. Kuah banjir 3 jari sakit lah. Dia kena buah 5 cantik. Nabi SAW makanan dia pada masa tu memadai dengan makan 3 jari. Maka Nabi akan jilat 3 jari sahaja. Begitu. Dia kata seperti mana makanan Nabi ialah manisan ataupun susu. Dia ambil roti cicah dengan manisan, dengan susu, ataupun minyak sapi, ataupun apa-apa kuah daging. Ada zaman Nabi. Dengan kerana itu, kenalah 3 anak jari dengan apa-apa lauk yang jadi pencicah roti itu. 3 jari cukup untuk makanan seperti yang Nabi makan. Cukup dengan 3 jari. Maka apabila sudah makan Nabi SAW, menjilat Nabi akan jarinya yang 3 itu, iaitu jari tengah, jari telunjuk dan ibu jari. Dia nak bagi tahu di sini bukan masalah 3 jari itu. Dia nak bagi tahu kata Nabi SAW lepas makan, Nabi jilat jari dia. Sisa-sisa makanan yang ada di jari itu di-clear dengan jilat Nabi. Tuh. Kata Anas bin Malik, وَقَالَ إِذَا مَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ. Dan sabda Nabi SAW, kalau jatuh satu daripada suap makanan kamu itu, maka hendaklah buang daripadanya akan kemudaratan, yakni ambil akan suap itu dari tempat jatuhnya dan buang apa-apa suatu yang memudaratkan akan dia. Kalau jatuh pergi seketui, kalau lekat habuk, buang habuk tu. Makanan tu jangan buang, makan makanan itu. Dan makan akan dia apabila sudah dibuang yang memberi mudarat jika makannya itu. Dan jangan biarkan suap itu terbuang. Jangan dengan kerana jatuh tu, terus buang daripada meja. Jangan, Nabi kata. Kerana jikalau dibiarkan benda itu berlaku, tentulah itu menjadi habuan syaitan. Pasal apa? Kalau kita biar, syaitan nanti sapu benda tu. Syaitan nanti sapu benda tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita mau ingat satu, tuan-tuan. Kita makan nasi sepinggan. Terus kata sepinggan nasi. Sebiji nasi itu. Sebiji nasi yang kita makan tu, dia punya proses nak jadi nasi ini. Allahu Akbar. Orang buat benda tahu. Kita duk makan nasi sepinggan.
Tu saya kata sepinggan, sebiji nasi. Asal daripada sebiji beras tu. Nak boleh jadi nasi yang kita makan tu. Dia start daripada apa? Daripada tengala bendang tu. Nasi itu tak mai. Melainkan dia kena start proses dia daripada kita pergi tengala bendang. Nak kena menanam. Nak kena menabung. Nak kena sampai tunggu sampai jadi padi. Nak kena tunggu sampai padi masak. Dah padi masak nak kena mengerat. Dah mengerat nak kena mukul. Ni cara dulu lah. Cara tak ada mesin ni. Dah mukul nak kena mengangin. Dulu ada kan? Ni aduk kayuh basikal kipas angin duduk. Dah lepas tu nak kena mesin. Lepas tu nak jadi beras. Lepas tu nak kena masak. Tuan-tuan, proses ni daripada tengala tanah sampai nak jadi beras ni. Berapa lama masak? Tuan-tuan yang biasa buat benda. Berapa lama masak? Daripada mula tengala tanah sampai nak boleh jadi beras ni. Berapa lama masak? Ada 4 bulan? Ada. 4 bulan, 5 bulan. Dia duk main macam ni biar masak. Nak dapat sebiji beras kita nak suap dalam mulut tu. 4 bulan, 5 bulan baru dapat beras sebiji tu. Tiba-tiba jatuh bertabung. Buang lagu tu. Tuan-tuan, jangan jadi orang yang kufur nikmat. Orang putih kata apa? Orang putih pun kadang-kadang boleh pakai. Dia kata, we can throw away food in a minute. Orang putih kata dalam masa seminit, kita boleh lempak semua makanan kita. But it takes months and years to grow the food we eat. Tapi mau ingat, dia kata, makanan yang kita duk makan tu, mengambil masa berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Nak jadi itu benda yang kita duk suap dalam mulut tu. So, orang putih kata apa? Dia kata, think before you throw food away. Kamu fikir, dia kata, sebelum hang lempak apa-apa makanan. Muduk fikir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maksud dia apa? Jangan kufur nikmat. Kata Anas bin Malik, apabila kita biar makanan yang jatuh tu, maka dia menjadi habuan syaitan. Masalah, makan dengan 3 anak jari itu disuruh oleh syarak. Ini asal-asal kalau makanan itu macam makanan yang dimakan oleh Nabi. Guna 3 jari itu sunnah. Dia kata. Maka iaitu terupa pada makan roti. Adapun jikalau makan nasi, maka berhajat kepada menggunakan 5 jari. Syekh Idris Al-Marbawi, dia habang siada. So ada sahabat-sahabat kita yang baru duk main semangat dengan agama. Dia baru duk main semangat dengan agama, hari-hari pakai jubah, dah mula simpan janggut. Dia dah main semangat, dia duk main baguslah. Dia kira kalau boleh nak buat sunnah ni, nak buat full. Dia nak buat full. Dia mula daripada ujung rambut dia sampai ujung kaki. Dia kira dia nak apply sunnah ni full pada diri dia. Dia mula duk buat celak mata dia. Dia mula duk main, tak mau nak senyum dengan orang. Dia mula sampai mak pak dia, bini pun mula takut kat dia. Bini kata, abang biar betul ni abang. Dia kata, awak betul dah ni. Kata. Dulu yang tak betul, dia main begitu. Kan? Dia nak apply sepenuhnya ni sampai makan nasi pun 3 jari. Bukan kata bini, anak-anak makan semeja pun duk kalin tengok, ayah ni lambat habis kalau dulu ni. Dia duk pegang 3 jari nasi. Syekh Idris Al-Marbawi faham orang-orang yang kena renjatan elektrik ni. Dia faham. So, Syekh Idris Al-Marbawi habang siap-siap dah. Dia kata, kalau sekiranya makan nasi, susahlah nak pakai 3 jari. Dia habang siap-siap dah. Pasal apa? Pasal takut sekali ada orang, dia salah ambil hadis ini. Dia nak pakai 3 jari. Dia kata, dan janganlah orang makan nasi, pergi pakai 3 jari. Sedangkan makan nasi berhajat menggunakan 5 jari. Kata Imam Nawawi di dalam syarah Muslim,
dan sunat makan dengan 3 jari. Apapun Nabi pakai 3 jari makan, itu tetap sunnah. Dia kata. Dan janganlah dihimpunkan kepada yang keempat dan jari yang kelima, melainkan sekiranya uzur, kata Imam Nawawi. Imam Nawawi pun Arab juga, kan? Dia kata sunnah makan 3 jari. Tapi kalau sekiranya makanan yang kita nak makan tu tak boleh melainkan dengan 5 jari, maka makan 5 jari itu dibenarkan. Dia kata. Seperti mana makanan itu berkuah dan sebagainya, pada barang yang tiada boleh ia melainkan dengan menggunakan 5 jari. Dia kata. Pakai 5 jari. Masalah makan makanan yang jatuh daripada tangan, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim. Dan sunat makan suap makanan yang jatuh daripada tangannya, kemudian daripada satu sapu buang apa-apa yang memudaratkan yang kena makanan itu. Dia ulang tadi, kalau makanan jatuh, buang benda-benda kotor yang lekat di makanan itu, makan makanan itu. Jangan buang makanan itu, buang kotor yang lekat di makanan itu. Kemudian daripada satu buang benda yang memudaratkan makan. Bermula hukum ini jika tiada jatuh suap makanan itu di atas benda najis. Kalau makanan ni jatuh atas najis, dia kata. Ini kena tengok. Maka jika jatuh ia di atas tempat najis, nescaya kena najis itu, maka tak dapat tidak daripada membasuhnya jika boleh basuh. Maka jika tidak boleh basuh, nescaya diberi akan dia kepada binatang untuk makan. Makanan kita tu jatuh atas najis, yang sekira-kira kalau basuh pun kita tak boleh nak telan dah. Tak boleh dah nak telan. Basuh bersih dah, dia duduk nampak hak jatuh tadi ni. Tak payah nak telan dah. Kalau sampai peringkat tu, kita kata Imam Nawawi, bagi kepada binatang. Suruh binatang makan. Tuan, baru ni orang duk viral. Saya pun dapat. Gambar kambing tidur isap susu anjing. Tuan dapat tak? Bantang main. Kata, Ustaz ni apa hukum dia buat kelang-kabut lah. Kambing, anak kambing, dia pergi isap susu ibu anjing. Jadi dia betul. Jadi dia kata, nak tanya ni, kambing ni bolehkah kita makan? Halal ke tak kambing ni? Itu persoalan dia. Tidak. Ini bukan persoalan baru. Ini daripada zaman dulu. Kalau tuan-tuan buka di dalam kitab Majmu', Imam Nawawi, dia dah bincang dah benda ni. Ada satu hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia kata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aklil jallalah wa albaniha. Itu hadis dia, hadis itu hadis sahih, riwayat Abu Dawud. Ibnu Umar, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menegah dan melarang kita makan daging binatang al-jallalah, dia panggil. Al-jallalah. Kita dilarang makan daging binatang al-jallalah dan kita dilarang minum susu binatang al-jallalah. Dalam hadis lain dia kata wa yurwa annahu naha an rukubil jallalah. Bahkan dalam riwayat lain Nabi larang naik binatang al-jallalah. Bukan sahaja susu dia tak boleh minum, bukan sahaja daging dia kita tak boleh makan. Kalau dia binatang yang boleh ditunggangi, boleh naik, tak boleh naik binatang ni. Binatang al-jallalah. Tak apalah, masalah dia al-jallalah tu apa dia? Ini yang jadi masalah. Bacalah hadis sampai nak keri rengkung besok orang parau pun, tapi kalau tak habang al-jallalah tu apa? Al-lallah lah kami tak tahu apa benda. Dalam Fathul Bari. Fathul Bari ni apa tuan-tuan? Syarah kepada Sahih Al-Bukhari. Dalam Fathul Bari dia beritahu yang dimaksudkan dengan binatang yang dipanggil binatang al-jallalah itu ialah sama ada binatang tu kaki 2 atau binatang tu kaki 4. Yang binatang tu makanan utama dia najis. Makanan utama dia najis. Maka dilarang kita makan
daging dan susu dan telur binatang itu. Itu kata dalam Fathul Bari. Ulama fiqh bahagi binatang yang makan najis ni 3 macam. Satu, dia kata binatang yang kebiasaan dia makan benda bersih. Kadang-kadang buat latah makan najis. Dia biasanya binatang ni kita tahu dia makan benda bersih. Tapi kadang-kadang dia pergi makan juga najis. Hukum makan susu ataupun telur ataupun daging binatang ini ialah halal dimakan. Harus kita makan dia, tidak ada masalah. Pasal apa? Kebiasaan dia makan benda bersih. Contoh apa tuan? Ayam. Ayam ni dia duk makan padi, dia duk makan apa. Tapi lepas-lepas anak cucu kita pergi bubuh tengah laman tu, dia kata ni pun kira rezeki juga, dia pun balai juga. Boleh tak boleh kita makan ayam yang pergi makan najis tu? Boleh. Sebab kebiasaan ayam makan benda bersih. Cuma kadang-kadang dia buang geram. Itu. Yang kedua, dia kata binatang yang biasanya makan najis. Jarang-jarang dia makan benda bersih. Oleh kerana kebiasaan dia makan najis, sehinggakan badan dia, sehinggakan susu yang dihasilkan oleh dia, sehinggakan daging dia, kalau selepas disembelih, berbau busuk najis. Binatang ni tak boleh makan. Semua mazhab kata tak boleh makan. Kebiasaan dia makan najis. Kuatnya dia makan najis ni, sampai habis daging dia, susu dia, bau busuk najis. Binatang ni haram makan. Yang ketiga, dia kata binatang yang biasanya makan najis. Sikit makan benda bersih, tapi daging dia, susu dia tak bau busuk najis. Dia beza dengan hak kedua tadi. Yang ni ulama berbeza pendapat. Imam Hanbali kata haram juga. Pasal apa? Pasal Imam Hanbali kata binatang ini oleh kerana kebiasaan dia makan najis, dia termasuk di dalam al-jallalah yang dilarang oleh Nabi. Tapi Imam Syafi'i kata apa? Boleh makan. Sekiranya bau busuk itu dapat dihilangkan. Sekiranya bau busuk itu dapat dihilangkan dengan dikuarantin binatang itu. Dan tengok tak orang tua-tua dulu, dia kalau dia tangkap ayam nak sembelih buat gulai, dia buat apa dulu? Dia kurung dalam cekap dulu. Dia kurung dalam cekap dulu. Berapa hari dia kurung? 3 hari dia kurung. Lepas 3 hari, baru dia sembelih ayam tu. Kita duk heran pasal apa ayah kita ni bila nak sembelih ayam, dia tangkap, dia buang dalam cekap. Kalau kita tanya dia, dia pun tak tahu abang pasal apa. Kan? Tapi dia duk buat lagu tu. Kita duk tengok ayah kita ni. Kan? Ayah kita dulu dia ayam sembelih nyari, tapi beli orang dia. Ayam mak belah jenis pagi-pagi mak kita ambil nasi sejuk, ambil apa, pita buang ni kuru-kuru pakai main makan matang ni apa-apa semua kan. Hari dia nak buang geram, dia nak sembelih ayam ni, dia kurung tangkap tu, dia buang cekap tu. Lepas 3 hari baru dia sembelih. Kita pun tak pernah tanya dia. Tapi hari ini kalau kita balik tanya dia, dia pun tak tahu pasal apa. Dia kata Tok Wan hang dia buat betul dulu. Rupa-rupanya tuan-tuan, ada hadis tentang benda ni. Dan benda ni diamalkan oleh Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar, dia kurung ayam 3 hari. Baru dia sembelih. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Jadi tujuan di kuarantin binatang ini ialah supaya kalau ada unsur-unsur najis pada dia 3 hari, ulama buah lagi. Kalau lembu dia kena menyahari sikit, kalau unta dia kena menyahari sikit, ayam 3 hari. Lepas itu baru sembelih. Pasal apa? Nak pastikan kita tidak makan benda kotor. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Balik kepada cerita tadi, dah tu kambing ni pi baham susu anjing ni macam mana? Saya kata kalau dah tahu saya tak makan. Sudah. Lain tu saya tanya. Kan?
Dah kita tahu dia pergi duduk minum susu anjing, pergi cari kambing lain lah. Kan? Pasal apa? Pasal anjing ni mughallazah. Dah habis tu boleh makan ke tak boleh makan? Ada sebahagian ulama kata boleh makan. Jadi kalau lalu, makanlah. Dia macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Masalah, dia kata syaitan itu adakah makan? Syaitan ni makan ke? Dia tanya. Malaikat makan tak tuan-tuan? Malaikat. Malaikat tak makan. Malaikat bukan laki-laki, bukan perempuan. Malaikat tidak ada nafsu. Malaikat ni adalah makhluk Allah. La ya'sunallaha ma'amarahum. Dia tak pernah derhaka Allah. Apa Tuhan perintah dia buat belakang. Berbeza dengan syaitan. Syaitan ni, dia ni bukan macam malaikat. Jadi syaitan ni dia makan ke? Orang tanya. Ni soalan dia. Sekiranya tidak makan, maka apa maksud pada hadis tadi yang menyebutkan jangan kamu tinggal makanan yang jatuh atas lantai tadi. Kerana kalau kamu tinggal, dia menjadi makanan syaitan. Jadi maksudnya, adakah syaitan tu makan? Persoalan orang tanya. Tuan kuliah kita di masjid ni, kawan kita duk buat video ni, duk tunjuk lah internet. Saya kadang duk baca juga orang yang duk view ni, mereka punya komen tu. Saya duk baca juga. Ada yang duk komen ni, dia kata apa punya bangang punya ustaz. Dia kata saya bangang. Tapi saya tak ada rasa apa, biar fikir dia. Dia kata apa punya bangang punya ustaz. Apa punya bodoh punya tolol punya ustaz. Dia kata. Pasal apa? Pasal dia merujuk kepada hak kita baca itu ni. Kita baca kata kalau duk masak daging satu kawah, mai satu burung pergi terjun masuk dalam kawah tu. So, keputusan dalam mazhab Syafi'i dia kata apa? Burung tu bila terjun masuk, burung tu jadi bangkai. Dia pergi mati di dalam satu kawah gulai. Jadi, keputusan dia kata apa? Kena cuak buang. Basuh balik daging tu, masak balik. Dia tak puas hati yang tu. Dia tak puas hati yang tu. Dia kata apa punya bangang, punya bahalu bodoh punya ustaz. Dia marah saya pula. Saya baca kitab. Dia marah saya. Lepas tu ada orang pergi duduk defend, dia lagi naik angin. Dia kata hampa pergi dengar pun sama bangang juga. Mana kita sama? Tuan, ni orang zaman dah ni. Oh, takut tuan. Dia tak ada herannya. Okey. Ada satu pula video. Mereka ni pun nakai duk potong buat macam-macam duk masuk ni. Orang duk baca ni pun bukan semua. Saya tak mau kata apa lah mereka ni. Kan? Mai pula satu potong video pula cerita pasal malaikat Rahman tidak masuk dalam rumah. Yang di dalam rumah itu ada surah, ada gambar dan ada anjing. Malaikat tak masuk dalam rumah. Hadis tu mai cerita malaikat tak masuk rumah siapa? Rumah Nabi. Pasal bawah tangkin rumah Nabi ada anjing. So kita pun hurai hadis tu. Kitab lah, baca kitab. Masuk mai seorang lagi ni. Pasukan berani mati ni. Masuk mai pula. Dia kata awak anjing ni hina sangat ke? Dia tanya aku tu. Dia kata awak anjing ni bukan Allah buat dia ke? Bukankah Allah yang mencipta anjing? Dia kata kalau dah anjing ni hina sampai macam tu, buat apa Allah pergi cipta anjing ni? Tuan pening tak? Pening tuan. Dia kata kalau anjing ni pergi jadi dihina kerana dia kotor, kerana dia busuk. Orang hari ni bela anjing ni sebagai pet. Dia kata sebagai binatang kesayangan. Anjing ni mandi lagi kerak pada tuan dia. Anjing ni disempo badan dia. Takkan kalau anjing yang dibela, dirawat dengan baik, disempo, dibagi mandi dan sebagainya, kalau anjing macam ni ada dalam rumah, awak malaikat tak masuk juga ke? Dia tulis betul. Lepas tu ada pula satu geng dia juga sama berani mati ni. Masuk pula seorang lagi, dia kata apa? Ni saja ulas. Ni ulasan ni nanti masuk, dia panti ulas balik ni. Dan saya punya kebiasaan pula, saya tak rajin ulas pun. Orang tulis apa pun saya tak rajin ulas. Tapi yang ni rasa macam nak ulas. Rasa macam nak ulas. Ada lagi satu tulis, lebih nampak macam cerdik. Lebih nampak macam. Nampak macam tu dalam pengikat kata. Lebih nampak macam cerdik. Dia kata apa? Dia kata sebenarnya Nabi tak kata pun benda ni.
Cerita yang kata anjing ada dalam rumah malaikat tak masuk ni, dia kata Nabi tak kata pun. Dia kata hadis tu adalah menipu atas nama Nabi. Dia kata pasal apa? Ini yang kata nampak macam cerdik ni. Dia kata apa? Pasal dalam Quran, 30 juzuk Quran, tak ada sebut pun pasal anjing ni najis dah hina ni. Quran tak sebut pun. Cerita menghina anjing, yang kata kalau anjing ada dalam rumah malaikat rahmat tak masuk ni, ini cerita hadis. Dan sebenarnya dia kata bukan Nabi kata. Orang yang pergi kata, dia pergi lungguk benda ni. Dia kata Nabi kata. Mereka ni menipu atas nama Nabi. Dia kata. Dia tulis macam tu pasal apa tuan-tuan? Pasal dia tidak faham disiplin ilmu hadis. Dia tak faham. Kalau dia belajar mustalah hadis ni, ilmu hadis ni, dia tak akan berani kata hadis macam tu. Hadis apabila diklassify sebagai sahih, dahsyat tuan-tuan. Piawaian untuk nak mengatakan hadis itu sahih, dia punya standard dia punya piawaian dia cukup tinggi. Dan kalau dia mengaji bab ni, bab ilmu mustalah hadis ni, kalau dia mengaji, dia tahu macam mana nak menghormati hadis sahih ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Senang manusia apabila dia tidak belajar ilmu. Senang. Dia boleh tulis apa saja, dia boleh komen apa saja. Kebenarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya tak mau cakap banyak. Ni geng ni dia tak mau pakai hadis. Itu cerita dia. Cerita dia pusing mai. Dia nak abang hadis ni tak boleh pakai. Dia nak pakai Quran saja. Itu cerita dia. Dan bagi golongan yang meragui hadis ni, simple aja kita kata dia. Betul hang tak mau pakai hadis? Betul hang meragui hadis? Betul hang menolak sebahagian daripada hadis? Betul ke? Baik. Hang tahu tak? Cerita orang mati, nak kena mandi, nak kena kapan, nak kena semayang, nak kena ke bumi ni, tak ada dalam Quran. 30 juzuk Quran baca, tidak ada satu ayat pun cerita pasal pengurusan orang mati. Tak ada. Cerita orang mati, nak kena mandi, nak kena kapan, nak kena semayang, nak kena ke bumi, ini semua cerita hadis. Kalau betul hang tak mau pakai hadis ni, anak mati esok pesan tinggal dekat anak bini. Ayah mati esok, jangan duk mandi, jangan duk kapan, jangan duk semayang, jangan duk tanam. Ayah nak duk kata ni. Ni pasal apa? Pasal ayah tak percaya ni hadis-hadis ni semua. Ni semua masalah mereka cerita ni, semua orang mereka dia pabuh kat Nabi. Ayah tak percaya. Ayah mau buktikan keyakinan ayah ni macam tu. Ayah tak mau ni panggil orang masjid mai, duk mandi, duk kapan, duk semayang, duk tanam ni semua ayah tak mau. Sebab benda ni tak ada dalam Quran. Betul hang boleh buat macam tu, hang tak double standard dalam agama. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Kalau tidak, ada hadis ni hang nak terima, hadis ni hang nak tolak, maknanya hang double standard. Hang ada dua pendirian. Satu pendirian tak mau hadis, satu pendirian nak pakai hadis. Tak mau double standard. Kita dalam hal beragama, dalam soal kita nak stand atas kebenaran, kita kena satu standard aja. Aku terima Quran, aku terima hadis yang disahihkan oleh ulama-ulama hadis. Aku terima. Aku beriman dengan dua benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu akhir zaman tuan-tuan, yang timai benda-benda macam ni semua. Baik. So dia kata di sini, masalah syaitan itu, adakah syaitan ni makan? Sekiranya tidak makan, maka apa maksud hadis tadi yang kata syaitan nanti makan makanan yang jatuh atas lantai yang tak diambil tadi? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim, bermula yang betul, yang berjalan atasnya jumhur ulama. Jumhur ulama maksud apa tuan? Majoriti ulama. Kata apa? Sama ada ulama itu salaf ataupun ulama khalaf. Daripada kalangan ulama muhaddisin, ulama hadis, ataupun ulama fuqaha, ahli fiqh, ataupun mutakallimin, ulama ahli kalam, semua sepakat bahawasanya hadis yang terang-terang, yang seumpama menyebutkan syaitan itu makan, yakni ditanggungkan akan dia sebagai zahir hadis itu.
Semua ulama salaf dan khalaf, ulama hadis, ulama fiqh, ulama mutakallimin, jumhur ulama mengatakan hadis kata syaitan makan, maka syaitan makan. Alas. Jadi kalau orang tanya syaitan ni makan ke? Hadis kata syaitan makan. Semua ulama kata kami setuju bahawa syaitan makan macam mana manusia makan. Begitu. Dan sesungguhnya syaitan itu makan dengan sebenarnya. Dia kata syaitan ni makan betul. Ambil buah dalam mulut, makan betul syaitan ni. Dia kata. Kerana akal tidak mengatakan mustahil. Otak kita tak ada masalah dengan nak menerima kata syaitan makan. Tak ada masalah. Dan syarak pula tiada engkar akan dia. Bahkan syarak mengisbatkannya. Syarak mengesahkan syaitan makan. Dia adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib qabul akan dia. Wajib kita terima kata syaitan itu makan. Bahkan wajib beriktikad akan dia. Dia kata macam tu. Baik, kata Anas bin Malik lagi, wa amarana an nuslita as-sabha. Wa qala innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Dan telah disuruh Nabi SAW akan kami. Anas kata Nabi suruh kami ni apa? Bahawa kami sapu cuci dengan jari akan pinggan itu. Dalam bahasa hadis dia kata nuslit. Nuslit ni kalau dalam bahasa Ustaz ni mudah faham apa dia? Palit. Tahu palit? Buah jari di atas pinggan tu palit. Bekas-bekas kuah ke apa ke ada di pinggan tu, kalau kita makan jenis makanan berkuah ni, bila kita dah habis nasi ada lagi kesan-kesan kuah tu. Nabi suruh kita bukan saja perhabis nasi jangan tinggal sebiji pun. Nabi suruh kesan kuah tu pun an-nuslitas sabhah, palit dengan jari. Habis. Nabi suruh sampai macam tu sekali. Dan bahawasanya kata Anas bin Malik, Nabi SAW suruh kami palit pinggan yang kami makan itu sampai cuci. Dan sabda Nabi SAW bahawasanya sekalian kamu tidak tahu pada mana-mana daripada makanan kamu itu yang ada barakah. Nabi kita sepinggan makanan yang hampa makan tu, hampa tak tahu barakah ada di mana. Adakah barakah ada pada butir nasi yang penghabis? Ataupun barakah ada pada kesan kuah yang ada di pinggan itu? Hampa tak tahu. Barakah ni, berkat ni, Tuhan buah di mana? Tuhan buah di nasi ke? Tuhan buah di lauk ke? Tuhan buah di kuah yang tinggal di pinggan ke? Kita tak tahu di mana. So jangan tinggal apapun. Kerana kita nak make sure, kita nak pastikan barakah tu kita dapat. Boleh tuan-tuan nampak clear apa yang nak disampaikan oleh Nabi SAW. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan, lagi sahih, lagi gharib. Wallahu a'lam. Dia yang kata masa laju 9.5. Kan? Baik, insya-Allah lepas ni kita masuk masalah makan di dalam capah. Capah ni apa benda tuan-tuan? Dalam bahasa hadis dia sebut qas'ah. Qas'ah. Makan di dalam capah dan juga menyapunya cuci-cuci. Ada setengah orang menterjemahkan perkataan qas'ah ini talam. Nabi dan sahabat Nabi dia makan dalam talam lah, pinggan besar, talam. Jadi kalau kita makan dalam apa sekalipun, dalam talam baik, dalam pinggan baik, dalam apa sekalipun, make sure jangan ada tinggal saki-baki. Kita ni orang Melayu ni bila makan kita nanti jadi macam mana tuan-tuan? Makan laju sampai tinggal sikit pakai basuh tangan. Gunung-gunungnya malu nak perhabis. Takut nampak je lapang sana. Hak malu tu di situ ada keberkatan dia. Makan mola ni punya rancak laju sampai tinggal sepotong lagi. Tak apa ambil. Padahal tiga-tiga teringin nak ambil. Kunung-kunung buat malu. Kan? Perhabis dia kata. Pasal apa? Tinggal tu tak bagus dia kata. Yang tu boleh menyebabkan hilang keberkatan dia. InsyaAllah lepas ni tajuk yang lebih menarik ni. Tajuk ni cerita makan dia, so make sure bagi clear ni cukup menarik.
Dan dia akan mai dekat kita cerita tentang satu sahabat Nabi. Saya dah baca ada hadis yang seumpama ni di Masjid Padang Temusuh, Sungai Petani. Cerita tentang satu sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Dia makan. Dia Nabi daripada Mekah mai ke Madinah, Nabi duduk rumah dia. Sepanjang tempoh Nabi duduk rumah dia, dia dengan bini dia duduk masak bagi Nabi makan. Dia dengan bini dia duk masak bagi Nabi makan. Dan sebelum tu dia ada lagi cerita menarik yang insya-Allah kita akan baca. Dia duk masak. Jadi satu hari masakan dia Nabi tak mau makan. Terkejut dia. Pasal apa Nabi tak mau makan? Silap dia tang mana? Dia nanti mai cerita tu. Abu Ayyub Al-Ansari. Kita nanti cerita siapa dia Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian dia nanti mai pula satu tajuk adab fi karahiyatil akli fi wasti ta'am. Bila kita makan ramai, jangan pergi duduk hanggau ambil hak duduk jauh dari kita. Kan? Siapa main letak hidang depan kita, dia tengok depan kita pergi kena sambai dengan timun saja. Tapi jadi nak kata malang ke kawan saja pulih pergi main kat kita, yang tu tak tahu. Kawan-kawan dia bukan boleh kira sangat. Kita tengok dia ni nampak sabang kuat, kita tolak pergi sambai kat dia. Jadi tengok tu muka dah duk main tak apa elok dah. Bismillah, bismillah, langkah biar jauh dulu. Kan? Baik, dia nak mai sini boleh tak boleh buat kelaku macam tu. Boleh tak boleh pergi buat kelaku macam tu. Dia duduk tengok. Soal lagi dia kata hak ketua besar boleh kat mereka. Tinggal kat ku hak sayap kurus tu ya. Jadi mau duduk sambang awal. Baik, dia nanti mai. Ini tajuk adab tuan-tuan. Pasal apa? Kadang-kadang kita mengaji ilmu tinggi. Kita mengaji Quran, kita mengaji tafsir Quran, kita mengaji hadis, kita mengaji fiqh, akhlak kita tidak ada. Akhlak itu menyebabkan rosak segala-galanya. Lepas itu dia mai tajuk fi karahiyatil akli thum wal basal wal karath. Tegah kita daripada makan thum. Thum ni bawang putih. Wal basal, bawang besar. Wal karath. Karath ni bukan kuih karai. Bunyi nak macam kuih karai. Karath maksudnya kucai. Kucai. Agak-agak tuan-tuan pasal apa ni? Pasal bad smell. Pasal bau. Ada timai. Huraian tentang masalah bawang putih, bawang besar dengan kucai. Dan yang seumpama dengannya. Dan seumpama dengan dia maksud dia apa tuan-tuan? Petai, jerin, kan? Dia kata okok dah. Okok tak duduk kategori ni. Okok teruk pada ni lagi. Lagi pergi duduk kiah kata ni bawang putih ni okok macam bawang putih dah. Bawang putih ni benda boleh makan. Okok dah. Jangan duduk kiah ni pergi buh sekali okok dah ni tak boleh. Okok dia tak duduk dalam kumpulan ni. Dia kira kena pambat dengan pelepasnya. Ya gitu. InsyaAllah panjang umur, sihat, kita sambung tajuk yang akan datang insyaAllah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawasaw billah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما.
Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.